yang tajuk garam, hambla dan kegunaan dalam kehidupan harian. Garam biasa yang digunakan di dalam masakan terdiri daripada ion natrium Na+ dan ion klorida Cl-. Yang kerang telur pula terdiri daripada ion kalsium Ca2+ dan ion karbonat. CO3 2- adalah kalsium karbonat, juga suatu garam. Apakah itu garam? Garam merupakan suatu sifatian ion. Garam boleh dihasilkan daripada tindak balas penetralan antara asid dan alkali atau base. Ada 4 tindak balas yang boleh digunakan untuk menghasilkan garam. Yang pertama adalah tindak balas antara asid dan alkali. Yang kedua, tindak balas antara asid dan karbonat logam. Yang ketiga, tindak balas antara asid dan logam reaktif. Yang keempat, tindak balas antara asid dan amonia aqueous. Untuk tindak balas asid dan alkali, untuk asid ialah Cl, HCl tambah natrium hidroksida alkali akan menghasilkan natrium klorida dan H2O. Untuk tindak balas antara asid dan karbonat logam, HCl adalah asid dan CaCO kalsium karbonat adalah karbonat logam, akan menghasilkan kalsium klorida, gas CO2 dan H2O, air. Tindak balas antara asid dan logam reaktif, 2HCl asid dan zinc. Zinc ialah logam reaktif, akan menghasilkan zinc klorida, garam, CO2, gas, H2O, air. Macam tak betul je. Kalau tengok HCl campur Zn, bukan ke jadi ZnCl2 tambah H2 tambah gas hidrogen. Betul tak? Kan? HCl tambah Zn, so Zn akan gabungkan Cl, dia jadi ZnCl2. Betul dah yang situ. Lepas tu H plus tu kan dia akan tinggal seorang, so dia jadilah gas hidrogen. So CO2 tambah H2O ni salah lah. Mungkin tersilap salin kot. Salah deep je. Okay, teruskan. Amonia aqueous ni kita dah buat tapi dia hilang lah cikgu. Oh ya ke? Tak apa. Teruskan. Untuk amonia aqueous, HCl tambah NH3 akan menghasilkan NH4 dengan Cl. NH4Cl tu ialah garam amonium klorida. Okay. Garam ialah sifatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen H+ daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium NH4+. Ciri-ciri fizikal haplogaram. Haplo yang berlainan mempunyai bentuk geometri yang berbeza. Haplo yang sama tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. Permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. Bentuk geometri tertentu seperti kubus, kuboid, rombus dan prisma. Kegunaan pelbagai garam dalam kehidupan harian. Dalam pertanian, amonium nitrat NH4NO3 sebagai ferrum sulfat sebagai pestisid untuk membunuh serangga perosak dan rumput. Dalam penyediaan makanan, natrium klorida digunakan sebagai perisa. Natrium karbonat digunakan untuk menaikkan dough. Dalam perubatan pula, kalsium sulfat sebagai plaster Paris untuk menyokong tulang yang patah.
kalium manganat sebagai antiseptik bagi merawat luka. Pengawetan natrium benzoat untuk mengawet sos cili, sos tomato dan sos tiram. Natrium nitrat untuk mengawet daging yang diproses seperti sausage. Okey, dah habis. Okey, kita sambung dengan penyediaan garam. 6.9 penyediaan garam. Okey, keterlarutan garam di dalam air. Okey, ada yang garam tu ada yang larut, ada yang tak larut. So sekarang kita untuk slide ni kita cerita tentang keterlarutan garam dulu. So garam terlarutkan ialah garam yang larut dalam air. Allah, sekejap ya. Kita ke bawah pula dia. Garam yang larut dalam air pada suhu bilik, tetapi garam tak terlarutkan ialah garam yang tidak larut di dalam air pada suhu bilik. Okey, contoh kat sini kan, jenis garam. Semua garam nitrat dia larut dalam air. So tak ada yang tak larut dalam air. Manakala garam sulfat, semua garam sulfat larut kecuali bacap. Cikgu suka panggil dia bacap. Bacap iaitu barium sulfat, kalsium sulfat, plumbum sulfat. Kejap lagi cikgu akan bagi cara mudah untuk hafal keterlarutan garam ini. So garam klorida pun semua larut kecuali PAH. PAH klorida. Okay, so PAH tu PB plumbum klorida, AG klorida, argentum klorida, mercury klorida, HG lah. Okey, kemudian semua garam karbonat tak larut, kecuali anak. Okey, anak tu apa? Amonium, natrium, kalium. Dan semua garam anak, sini, anak amonium, natrium dengan kalium semuanya larut, tak ada yang tak larut. Okey, so cara nak hafal dia macam ni. Cikgu gunakan kaedah menggunakan set. Okey, so awak ada garam kat sini. Dalam bulatan ini dia garam larut. Okey, yang pertama tadi kita tahu semua garam nitrat semua garam nitrat larut. So cikgu buat satu subset kecil dalam dia, NO3. Jadi semua larut. Dan selain daripada natrium garam nitrat, kita ada semua garam anak larut. Anak amonium, natrium, kalium. A ni adalah NH4 lah. Amonium. Semua garam anak larut. Okey. Kemudian kita ada semua garam, tengok dia bersilang kat sini kan. So semua garam klorida. Klorida larut. So kecuali PAH. PAH. Apa itu PAH? PB punya plumbum punya garam, argentum, HG, mercury. Semua garam sulfat. Ni klorida ni Cl-, sulfat SO4 2 minus. Semua garam sulfat larut kecuali bacap. Okey, last kali
Dia bersilang kat sini. Semua garam yang kat luar ni tak larut bulatan yang kat luar ni dia tak larut. So semua garam karbonat tak larut. Semua garam karbonat tak larut kecuali anak. Sebab tu dia bersilang dengan yang garam larut ni. Anak amonium, natrium dengan kalium. Sampai sini jelas tak? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak tanya awak. Siapa-siapa boleh jawab tak boleh lah. Cikgu panggil nama lah. Cikgu nak panggil tadi dah baca doa lelaki. Cikgu nak tanya perempuan pula. Cikgu nak tanya Irdina. Cikgu nak tanya Irdina. Okey. Adakah garam kuprum nitrat larut dalam air? Kuprum nitrat. CuNO3 2. Adakah garam kuprum nitrat larut dalam air? Idina dapat jawab tak? Ada sesiapa boleh bantu Irdina? Irdina, awak rasa larut ke tidak ni? Jawab je, tak apa. Kalau salah tak apa, baru kita boleh belajar daripada kesilapan. Larut atau tidak? Jawab mana satu je. Apa? Tak dengar. Tak dengar Irdina, awak tengah bercakap ke? Dia cakap tak larut, cikgu. Oh, dia cakap tak larut Okey. Dia tak larut, okey. Sorry. Jawapan dia larut. Kenapa? Tadi cikgu dah katakan. Awak tengok dekat bulatan ni, semua garam nitrat larut. Jadi apa-apa sahaja yang bergabung dengan nitrat, dia akan jadi garam yang larut. Jelas tak yang lain? Okey. Soalan seterusnya untuk lelaki. Cikgu nak tanya Amirul Nazri. Lama tak dengar suara dia. Amirul Nazri. Cikgu nak tanya awak, adakah garam plumbum klorida, garam plumbum klorida larut ataupun tidak? Amirul. Amirul tak on mic. Wafi tolong jawab boleh, Wafi? Tu. Dok. Apa? Tes. Okey, baru dengar Amirul. Apa jawapan awak? Larut ke tidak? Jujur je. Tak apa. Mungkin tak kot cikgu. Tak. Saya yakin tak. Awak rasa kenapa tak larut? Sebab ada apa kat situ? Ada PB. Nampak kan kat sini? Dia gabung dengan klorida. Ada PB. So dia tak larut lah jadinya. Ni tak larut. Ini larut. Okey. Soalan ketiga. Cikgu nak tanya. Okey, terima kasih. Tadi siapa? Cikgu tanya Irdina, terima kasih. Amirul pun terima kasih. Okey, soalan ketiga cikgu nak tanya Fakihah. Fakihah boleh on mic?
Ya, cikgu. Okey, Fakihah, cikgu nak tanya kalium karbonat larut ke tidak? Larut. Ha? Larut. Kenapa awak kata dia larut? Apa ayun yang menyebabkan dia larut tu? Sebab dia ada Sebab awak boleh jawab apa je awak faham. sebab yang larut cuma natrium karbonat, karbonat, aminokarbonat. Dan yang lain, garam karbonat lain tu yang dia tak larut. Sebab dia gabung dengan kalium kan? So, sebab kita dah tahu apa-apa sahaja yang gabung dengan anak, natrium dengan kalium, so dia larut. So, walaupun garam karbonat ni tak larut, tapi ion karbonat ni dia bergabung dengan kalium, so automatik yang ni akan larut lah. Yang larut. Okey, soalan terakhir sebelum cikgu pergi ke slide seterusnya. Cikgu nak tanya Farhan. Okey, Farhan, kalsium sulfat larut atau tidak? Tak. Apa Farhan tak dengar? Tak. Tak. Okey, kenapa tak tu? Sebab ada kalsium. Sebab Ada kalsium. Ca. sebab ada Ca ni. Ca bila gabung dengan SO4 dia jadi tak larut. Okey. So ada soalan tak nak tanya tentang yang cikgu tengah buat, yang cikgu buat ni? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan. Okey, senang je sebab benda ni tak perlu hafal pun sebab senang sangat. Kat sini kan dia jadi PAH kat sini. PAH chloride. PAH tu siapa? Plumber, magenta, mercury. Siapa-siapa yang gabung dengan chloride ni dia takkan larut lah. Dia jadi garam tak larut. Manakala sulfat bacap, iaitu barium, kalsium, plumbum. So bila digabung dengan SO4, confirm dia tak larut lah. So kita kena kenal pasti ion mana yang menyebabkan dia tak larut. Contoh yang tadi kat sini kan, cikgu tukar balik. Kat sini, kalau CuNO3, macam mana kita tahu dia larut ke tidak? Kita tahu tadi semua garam NO3 larut. So automatik yang ni pun akan larut lah, sebab dia bergabung dengan garam nitrat. Okay, kemudian kita tengok yang ini pula, K2CO3. Okay, kita tahu CO3 tak larut, tapi disebabkan ada kehadirannya kalsium kat sini. Kalsium semua larut, jadi dia pun akan larut juga. Sama macam kat sini, kita tahu SO4 semuanya larut kecuali bacap. So ada kehadiran Ca pada SO4, dia jadi tak larut. Manakala kat sini plumbum klorida, disebabkan klorida semua larut, tapi disebabkan ada kehadiran Pb dekat klorida ni, dia jadi tak larut. So Pb tu apa? Plumbum. Jelas? Jelas, cikgu. Okey. So cikgu teruskan slide seterusnya. Allah. Sekejap ni cara nak hafal lah, tapi cikgu dah terang pun tadi. So cikgu teruskan dulu. Okey, ketelarutan garam di dalam air. Plumbum 2 klorida dan plumbum 2 iododa merupakan dua jenis garam yang istimewa. Dia garam istimewa PbCl2 dengan PbI2. Garam ini pada asalnya tak larut dalam air, tetapi boleh terlarut apabila digunakan air panas. Mula-mula dia tak larut, tapi kalau awak letak air panas, dia akan larut dan menghasilkan larutan tidak berwarna. Pepejal terbentuk semula apabila air disejukkan. Okey. Untuk lukisan dia macam inilah. Mula-mula awak ada katakanlah ini adalah PbI2.
So awak masukkan air panas menggelegak. Ni air panas awak masuk dalam ni. So dia dah larut. Bila kita masukkan air panas. Okey, kemudian bila dia sejuk balik, dah suhu dalam suhu bilik lah, katakan 27 darjah Celsius, dia akan balik menjadi pepejal. Itu keistimewaan PBI tu, dia balik menjadi pepejal bila keadaan sejuk. Panas dia larut, kalau sejuk dia jadi balik pepejal. Okey, seterusnya. Ini yang digambarkan melalui lukisan lah. Kat sini kita ada pepejal putih, pelambung 2, Cl2. Lepas tu awak panaskan, dia jadi air, dia jadi cecair, dia jadi larutan, larut. Kemudian bila sejuk dia jadi pepejal putih balik. Sama juga kat sini kita ada PBI tu, asalnya warna kuning. Kalau kita biar masuk air biasa saja, dia tak larut. Tapi bila awak panaskan, dia akan jadi larut. Dan bila dia kembali sejuk, dia jadi balik yang asal dia, bentuk yang asal. Itu untuk PbCl2 dengan PBI2. Okay, seterusnya penyediaan garam terlarutkan. So, pemilihan kaedah penyediaan sesuatu garam bergantung kepada keterlarutan garam di dalam air dan jenis garam yang ingin disediakan. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Kita ada 2 jenis. Yang pertama kita ada garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. So garam terlarutkan kita ada 2 kan tadi, ingat ada 2 garam tak terlarutkan, jenis anak dengan jenis nitrat. Yang bukan jenis nitrat, yang bukan anak. Okey, so disebabkan anak ini amonium, natrium, kalium semuanya larut kan. Dan dia adalah tindak balas di antara asid dengan alkali. Dua-dua adalah larutan. Jadi kaedah pentitratan adalah yang paling sesuai sekali. Sebab dua-dua adalah cair dalam bentuk larutan. So kita guna kaedah pentitratan. Okay, so tak bolehlah guna bika kan, sebab dua-dua pun cair. Jadi awak kena guna butyrat dengan kelalangkun. Okay, manakala yang bukan anak, yang bukan jenis amonium, natrium dengan kalium, kita guna 3 lagi tindak balas di antara logam. Kenapa pula kena guna yang ni? Awak tahu kan, logam tu dalam bentuk serbuk. Jadi dia perlulah guna bika. Jelas tak? Sama juga dengan oksida logam dan karbonat logam. Ketiga-tiga ini dia adalah sejenis pepejal. Jadi bila dia pepejal, tak sesuai lah. Takkan kita nak letak pepejal dalam biuret? Boleh ke letak dalam biuret pepejal? Tak kan? Sebab itulah kita gunakan bika sahaja untuk 3 lagi tindak balas. Sampai sini jelas? Okey, kemudian kita pergi kepada garam tak terlarutkan. Garam tak terlarutkan ni kita kena guna tindak balas penguraian ganda 2. So ataupun nama lain dia adalah tindak balas pemendakan. Okey. So maksudnya macam ni. Untuk buat tindak balas penguraian ganda 2, cikgu akan terangkan sikit tentang ni. Katakanlah kita nak buat garam tak terlarutkan tadi, plumbum klorida. Okey, plumbum klorida. So plumbum klorida ni cikgu ulang sikit yang tadi. Kenapa kita kata dia tak larut? Walaupun semua garam klorida larut, tapi perchloride PB menyebabkan dia tak larut. Jadi kita memerlukan tindak balas penguraian ganda 2, ataupun nama lain dia adalah tindak balas pemendakan. Macam mana
macam mana nak buat benda ni? So kita akan bahagikan dia kepada dua larutan. Dua larutan. Kita ada PB yang larutan yang mengandungi PB dengan larutan yang mengandungi Cl. Okay, so PB ni kita boleh gabungkan dengan ion, apa-apa jenis ion. Tapi mesti kedua-dua larutan ini mesti ambil yang larutan yang larut. So untuk kita nak senang, kita tahu tadi hanya dua sahaja yang confirm akan larut larutannya. Apabila digabungkan dengan NO3 atau digabungkan dengan anak. Jelas tak? Jelas. So PB tu, disebab PB ni adalah 2+, so dia kena gabung dengan NO3 lah. Sebab NO3 ni kan minus. Anak adalah NH4+, Na+, K+. So PB ni 2+ takkanlah ada gabung dengan anak kan. Jadi dia kena gabunglah dengan nitrat. So paling senang dia gabung dengan nitrat. So kita letaklah nitrat kat sebelah dia. Manakala Cl ni adalah Cl-. So yang sesuai dengan dia adalah yang ion yang bersifat yang cation lah, yang positif punya. So awak boleh ambil mana-mana satu lah. So cikgu nak ambil Na+. So kita dah ada dua larutan garam yang larut. So tindak balas penguraian ganda dua ni hasil daripada dua larutan yang larut. Okey, kejap ya. Cikgu tulis dia jadi PB NO3 ni silang dia jadi NO32 tambah NaCl. So dua larutan yang larut dia akan menghasilkan larutan yang tak larut. Garam yang tak larut. Bukan larutan, garam yang tidak larut. Sekejap. Okey, so Na tadi dia akan gabung dengan NO3. NaPb pula dia akan gabung dengan Cl. So dia akan jadi PbCl2 tambah NaNO3. So nampak? Dia menghasilkan suatu garam yang tak larut. So akhirnya gambar tu jadi macam ni lah. Yang PbCl2 dia memang tak larut. So dia akan jadi mendakan dekat bawah ni. Manakala NaNO3 ni dia garam yang larut. Dia larut kan? Macam mana tahu dia larut? Sebab dia ada nitrat dan dia juga ada natrium. So dua-dua ni larut. So bila dia larut, kita akan nampak dia dalam bentuk larutan lah macam ni. Kita akan nampak dia dalam bentuk larutan bahagian atas ni. Jelas tak? Untuk tindak balas penguraian ganda dua. Jelas. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada cikgu teruskan dulu. Kita tengok penulinan garam terlarutkan melalui kaedah penghabluran semula. Okey, garam terlarutkan yang terbentuk berkemungkinan mengandungi bendasing semasa penyediaan. Oleh itu, garam terlarutkan ini boleh ditulinkan melalui kaedah penghabluran semula. Okey, kita tengok macam mana kaedah penghabluran semula tu. Nanti kita akan tengok jelas pasal kaedah penghabluran semula. So ini yang kita cerita tentang penyediaan garam tak terlarutkan yang cikgu baru cerita tadi. Garam tak terlarutkan boleh dihasilkan melalui tindak balas penguraian ganda dua. Okey, dalam proses ini dua larutan garam yang mengandungi ion-ion garam tak terlarutkan diperlukan. So dalam tindak balas penguraian ganda dua, ion-ion dalam kedua-dua larutan aqueous saling bertukar pasangan untuk menghasilkan satu larutan aqueous yang baru dan satu mendakan. Dan penerangan bagaimana persamaan ion bagi pembentukan mendakan barium sulfat boleh diterbitkan daripada persamaan kimia yang seimbang. Okey, so cikgu cerita balik tentang
tindak balas penguraian ganda 2 untuk menghasilkan BaSO4. So cikgu ada BaSO4. Okey. Macam mana cikgu nak hasilkan garam BaSO4? Kita kena menggunakan kaedah penguraian ganda 2. Okey, siapa boleh tolong cikgu? Okey, cikgu ada Ba 2 plus kat sini, cikgu ada SO4 2 plus 2 minus kat sini. Cikgu nak gabung dengan siapa? Ba 2 plus ni. Tadi last perempuan kan, cikgu tanya lelaki lah. Alif. Okey. Alif, boleh tolong cikgu Alif? Apa jawapan dia Alif? Ba 2 plus ni cikgu nak gabung dengan siapa? Sekejap cikgu. Ba2 plus gabungan CO3. Tak. Siapa boleh tolong Alif? Ba tambah NO3. Baru betul. NO3, garam nitrat. Kenapa kena tambah dengan garam nitrat Alif? Sebab dia boleh larut. Sebab dia boleh larut. Untuk menghasilkan suatu garam yang tak larut, kita kena guna 2 garam yang larut. 2 garam larut. 2 garam larut. Okey, Alif dah dapat jawapan BaNO3 tu. So SO4 tu minus cikgu nak gabung dengan siapa Alif? Ba2 ya? Tak. Kita masih ada 2 garam larut. Gabungan nitrat juga ke? Ada 2 tadi, ingat tak? Sama ada NO3. CO. Apa? CO. Bukan. Ci minus. Bukan. Ini SO4 tu minus tau. Takkan nak gabung negatif dengan negatif. Ada sesiapa yang boleh bantu Alif? Na Baru betul. Na plus ataupun mungkin yang tadi tu cikgu ingatkan balik Terima kasih Alif Okey. Cikgu ingatkan balik yang paling selamat. Garam larut ni paling selamat. Dia bergabung dengan NO3 nitrat ataupun anak. Apa itu anak? NH4 amonium, NH4 plus, Na plus dengan K plus. So kalau kita dah ada Ba2 plus, confirm lah dia akan gabung dengan negatif kan. So kita akan ambil NO3 lah. SO4 ni kita memang dah ada minus. So kita ambil mana-mana. Nak ambil NH4 plus pun boleh, nak ambil Na plus boleh, nak ambil K plus pun boleh. So kita boleh gabungkan. Untuk dapatkan garam tak larut, mesti gabungan daripada 2 garam yang larut. Baru boleh hasil garam tak larut. Itu yang ayat dia kat sini. Dia kata dalam proses ini 2 larutan garam mengandungi ion-ion garam terlarutkan diperlukan. So inilah ion-ion garam terlarutkan. Ni ion-ion garam terlarutkan. Okey, jelas tak? Ada siapa yang confused? Maksudnya cikgu dia boleh gabungan nitrat dengan anak je tak? Boleh juga nak gabung dengan siapa-siapa, tapi takut akan tersilap. So kalau yang ni paling selamat, sebab kita gabungan dia confirm garam tu memang larut kalau digabungkan dengan 4 ion ni lah. Jelas tak Alif? Okey. So dia kata kat sini dalam tindak balas penguraian ganda 2 ion-ion dalam kedua-dua larutan aqueous saling bertukar pasangan. Ini yang dia kata tukar pasangan. So tadi
BA gabung dengan NO3. So NO3 dia akan gabung dengan Na. BA2 plus akan gabung dengan SO4 2 minus. Itu yang kita kata bertukar pasangan. So hasilnya tambah Na2SO4, kita akan hasilkan dapat BaSO4 tambah NaNO3. Tapi dia tak seimbang, so cikgu tambah 2 untuk seimbangkan dia. NO3 ada 2, Na ada 2, so kat sini akan ada 2 lah. So kita dapatlah hasilkan ayat kat sini, pasangan satu larutan aqueous ni, larutan aqueous adalah NaNO3 dan satu mendakan itu adalah BaSO4. Okey, macam mana pula kita nak buat persamaan ion? Kita dah tahu kat sini larut. Ini larut, ini larut, ini larut. Ini pun larut. Ini sahaja yang akan membentuk pepejal. So, bila dia larut, kita boleh potonglah dia punya ion tu. So, yang hasilkan pepejal sahaja yang tinggal untuk dalam persamaan ion. So, persamaan ion kita adalah Ba2 plus tambah SO4 2 minus akan hasilkan BaSO4. Ini adalah persamaan ion. Manakala ini adalah persamaan kimia. Sampai sini jelas? Ada soalan nak tanya? Jelas. Jelas Okey. Kalau jelas, ni cikgu dah terang tadi Yang gabungkan ni Ba, kita ada Ba2 plus, Cl minus, Na plus, SO4 2 minus. So disebabkan ini pepejal, so pepejal kita tak boleh asingkan dia punya ion. So yang ini saja yang boleh bergerak bebas dalam air sebab dia dalam larutan kan, dia dalam bentuk larutan, dalam bentuk aqueous. Jadi dia boleh dipotong lah. So Na ada, di sini pun ada Na, Cl minus ada, dia pun ada Cl minus. So yang tinggal adalah, inilah hasilnya persamaan ion kita. Ada masalah nak tanya? Sampai sini jelas? Okay, kalau tak ada masalah, cikgu nak stop dulu. Dekat sini cikgu stop dekat pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. So cikgu nak bagi masa untuk awak fikir. Sekejap cikgu, kita tengok jawapan kawan Saya try cikgu. tak apa, okey je. Yang penting try. Okey, so cikgu tanda dulu AgCl. Okey, AgNO3 betul. AgCl tambah NO3 betul. Ag plus tambah Cl minus hasil AgCl. Betul. Okey, bagus Zikri. Semua betul. Cuma satu lagi Zikri tertinggal. Soalan yang pertama tu. Apa jawapan dia? Kaedah apa Zikri? Zikri tak jawab. Penguraian ganda 2. Ya, betul. Penguraian ganda 2. Okey, bagus Zikri. Okey, kita tengok Alif punya jawapan. Penguraian ganda 2 betul. AgNO3 kat sini betul. Kat sini salah. Alif. Na tu adalah plus. Cl tu minus. So dia akan jadi NaCl. So kat sini salah dah Dan satu lagi, awak punya gabungan pun salah Alif. Bagus buat salah macam ni. Sebab Alif cikgu boleh terang kenapa salah dia. Okey, cikgu keluarkan balik yang awak buat Cikgu keluarkan balik yang awak buat. Tambah Na plus Cl minus Awak gabungkan Na dengan Ag. Nampak tak? Awak gabungkan Na dengan Ag. Kat situ salah. Faham tak? Kalau awak nak gabung, dia
dia bukan gabung Na dengan Ag, tapi kita kena gabung yang positif dengan negatif. Maknanya Na akan gabungan ni, dia akan gabungan ni. So hasilnya persamaan akhir awak akan dapat AgNO3 tambah NaCl hasil AgCl tambah NaNO3. Faham tak, Alif? Faham je. Okey, tapi percubaan yang baik. Okey, kita tengok Atirah punya pula. Kaedah pentitratan. Okey, kat sini salah Atirah. Kenapa salah Atirah? Kaedah pentitratan kita hanya guna untuk Yang larut. untuk garam yang larut sahaja, Atirah. So salah lah kaedah pentitratan tu. So kat sini AgCl ni adalah garam yang tak larut. So kita tak boleh guna kaedah pentitratan. Tapi persamaan awak AgNO3 betul, NaCl betul, AgCl pun betul. Cuma dekat sini salah dia sikit, Atirah. Sebab awak letak negatif dulu baru awak letak positif. Salah sepatutnya kita kena letak Na plus, NO3 minus kan. Kita akan letak positif dulu. NaNO3. Macam tu cara dia. Jelas tak, Atirah? Yes. Okey, bagus Atirah. Kita tengok Atirah. Atirah hantar banyak benda yang sama. Okey, kita tengok Basyashah punya pula. Tindak balas penguraian ganda 2 betul. AgNO3 tambah NaCl, AgCl tambah NaNO3 betul. Ag plus tambah Cl minus hasil AgCl. Okey, yang paling tepat 3 markah penuh Basyashah. Okey, bagus Basyashah. Okey, so sampai sini saja kelas cikgu.